Mula-mula ni jihad fi sabilillah. Nampak je tentera musuh. Wahai Musa, pergilah engkau bersama dengan Tuhan engkau untuk berperang. Berperanglah kamu berdua. Biarlah kami di sini tunggu sahaja. Kalau kamu menang, kami ikut. Kalau kamu kalah, kami pun lari. Wassalamu alayka ya Rasulullah, alayka ya Habiballah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalul kalam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وكتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى آخر آية. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi Tuan Nazir, Timbalan Nazir Masjid, seterusnya barisan jawatan kuasa pengurusan masjid, para imam, para bilal, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Macam tak berapa ya. Maklumlah hujan ustaz, duk layan feeling sejuk, kita faham tuan ya. Tapi apa-apa pun tuan-tuan, yang pertama lafazkan alhamdulillah, kerana Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah kurniakan kesihatan kepada kita dan kelapangan kepada kita. Sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ni'matani, dua nikmat yang seringkali umat manusia sering lupa. Apa dia? Yang pertama as-sihhah, kesihatan, wal faragh, dan juga kelapangan. Kita bagi umpama mudah aja. Tuan-tuan, puan-puan, tadi kita habis selesai solat tadi, imam kita, Tuan Imam, alhamdulillah Ustaz telah bawa kita untuk bertahlil. Bagus, sebab kita niatkan juga kita sedekahkan kepada ahli keluarga kita yang telah meninggal, ataupun ada rakan kita yang baru meninggal ataupun dah lama meninggal. Sekarang ni kita tahlil untuk orang, esok atau lusa orang pula tahlil untuk kita. Ay Ustaz, kasar malam ni ceramah ya. Baru mula ni. Ya. Macam tu juga, itu bab kematian. Kalau kita pergi hospital terdekat, hospital Sungai Buloh ya, pergi lawat pesakit dekat sana, jangan jumpa pesakit yang sakit ringan tu, yang demam, batuk, semua, itu biasa. Cuba pergi jumpa mereka yang pakai oksigen, yang sekali tarik nafas, hembus nafas, dia punya dia punya graf tu titit titit. Yang itu, yang tak mampu bercakap tu, kalau kita bersembang dengan dia, dia mampu angguk ataupun geling. Kalau kita tanya kepada dia, kalau Allah bagi sihat balik, agak-agak nak pergi surau tak? Tuan-tuan, agak-agak dia jawab apa? Ya, agak-agak lah dia jawab macam mana gaya, dia angguk. Oi, bersemangat tuan-tuan. Tapi lebih malang ada antara kita yang sihat, tapi dia abaikan kesihatannya. Dia buat dek, kalau bahasa orang kampung saya, dia buat no hand aja. Tu bahasa Perak lah ya, orang Perak dia gelak-gelak dah. Dia tahu lah no hand. No hand ni bahasa orang sini dia kata McDonald, buat tak tahu. Dia buat tak tahu dengan kesihatan dia.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan yang pertama kita lafazkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan. Baik, saya da'i hadari malam ni secara ringkas. Jangan risau, tak lama pun tuan-tuan, puan-puan, saya faham esok kerja. Saya orang Perak ya. Kalau terkeluar lorak tu minta maaf. Lebih banyak benar makan tempoyak. Baik, esok kerja ada yang sibuk meniaga, tak apalah. Malam ni sekadar termampu dan sesempat mungkin saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekadar yang pertama pengajian saya di Thailand, iaitu di Yala dan Fatani. Yang kedua, itu ilmu sikit lah. Yang kedua, persediaan ketika saya nak pergi ke jejak Rasul tahun 2017, yang mana Alhamdulillah rezeki Allah, saya merupakan pengacaranya. Dan yang ketiga, pengalaman dan ilmu yang saya peroleh ketika syuting 2 bulan di Palestin, ataupun mereka gelar Israel kerana mereka telah jajah tanah tersebut. Jadi sekadar apa yang saya ada ni saya kongsikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sarankan lebih elok, lebih indah kalau tuan-tuan puan-puan tulis, catat. Ada handphone tulis, lagi cantik, buka note. Dengar boleh juga, ingat boleh juga, tapi selalunya wifi sampai pintu je. Mana faham-faham, tak faham sudah ya. Keluar je lagi apa ustaz sebut tadi, ya lupa terus ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Yahudi ataupun Israel Zionis ni dia nak sangat tanah Palestin? Baik, dia ada pada nama mereka itu sendiri. Apa beza Yahudi, Israel, Zionis, Ibrani? Siapa boleh jawab? Dia kena tahu tu. Dia macam ni lah, esok Malaysia lawan Kyrgyzstan ya. Bola ni kita cerita bola lah sebab orang panggil saya ustaz bola ya. Kalau jurulatih Malaysia dia tak kenal pasukan Kyrgyzstan tu, dia buat ikut dan je formation. Dia nak letak berapa pertahanan, berapa midfield, berapa striker ya. Tapi sebab dia kenal, esok kita akan tengok siapa yang akan main kesebelasan utama. Sebab dia tahu pasukan tu kekuatan tang mana, pertahanan dia tang mana, setakat mana serangan dia. Baru dia kenal. Macam tu juga kita. Nak kenal musuh kita, kena tahu apa beza Israel, Yahudi, Zionis, Ibrani. Siapa boleh jawab? Atasnya aja ya. Awal benar ni tidurnya ya. Baik. Insaf ya, insaf. Bukan tidur ustaz katanya. Baik, yang pertama, Yahudi. Nama Yahudi itu adalah asal usul gelaran kepada salah seorang anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Anak Nabi Yaqub apa dia? Salah seorangnya daripada 12 orang anak, namanya iaitu Yehuza. Yehuza ini bila turun dulu orang sebut Bani Yehuza, Bani Yehuda. Lepas tu lama-lama Yehuda, Yehuda. Lah Yahudi. Yahud. Kalau bahasa Arab dia sebut Yahud. Ya. Itu asal usul bahasa nama Yahudi. Israel ini adalah dalam bahasa Ibrani. Menjawab soalan saya apakah itu Ibrani? Ibrani itu bahasa. Dalam bahasa Ibrani, Israel bermaksud, kalau translatekan kepada dalam bahasa Arab, maksud Isra ialah abdun, hamba. Il adalah Allah, iaitu Allah, bukan Abu Bakar ilah lain. Ilah ini ialah maksudnya dalam bahasa Ibrani iaitu Allah dalam bahasa Arab. Jadi kalau Israel sama maksud dengan Abdullah. Akan tetapi malam ni eksklusif saya bawakan daripada kitab yang mana telah ditukar, telah dicampur aduk, telah direka cipta, telah dimodifikasi oleh pendeta Yahudi. Dalam kitab Perjanjian Lama, Old Testament, dalam bab Genesis, dalam fasal ke-32, diceritakan, tuan-tuan, puan-puan, kerana ayat yang telah ditukar, dicampur aduk inilah mereka bongkak, mereka sombong. Padahal yang ubah suai siapa? Pendeta mereka juga. Mereka nak nampakkan yang mereka ni Sya'bul Mukhtar. Mereka ini adalah golongan yang terpilih, the chosen one, yang lebih mulia, bangsa yang kononnya dimuliakan. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, mereka ubah suai ayat ini. Tuan-tuan dengar saya baca ya. Ayat dia macam pelik sikit, tapi faham je lah, buat-buat faham ya.
Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ini saya baca ni jangan percaya pula. Ini kitab yang dah ditukar, Old Testament. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang lelaki datang bergulat, bergaduh dengan dia. Sehinggalah fajar menyingsing. Lama benar bergaduhnya. Ketika itu melihat bahawa dia tidak dapat mengalahkan Yakub, dia memukul sendi pangkal peha Yakub sehingga sendi pangkal peha itu terpelecok. Lalu dia bergulat, bergaduh dengan orang itu. Lalu kata orang itu, iaitu yang bergaduh dengan Nabi Yakub, biarlah aku pergi kerana fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, melainkan engkau memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah nama kamu? Jawab Yakub, aku adalah Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan dikenali lagi sebagai Yakub, akan tetapi Israel, kerana kamu telah melawan aku dan kamu telah menentangku dan berjaya mengalahkan aku. Aku adalah Allah. Apa maksudnya tuan-tuan? Dia macam ni nak bagi faham. Susah betul bahasa ni ya, purba ya. Baik. Nabi Yakub dia buat cerita, kononnya tengah duduk seorang-seorang, datang orang lelaki ni bergaduh dengan dia sampai daripada awal pagi sampai fajar menyingsing. Lama benar bergaduh. Laki bini pun tak bergaduh gitu kan. Nak ceritanya sampailah maghrib. Bila nak habis tu, maka katalah orang lelaki ini kepada Nabi Yakub, aku nak pergi dah. Katanya, kamu tak boleh pergi lagi. Kamu kena kelawan dengan aku sampai habis. Lalu dia kata, baik, nama kamu apa? Nama aku Yakub. Kamu bukan Yakub lagi, kamu Israel, kerana kamu telah mengalahkan aku. Rupanya lelaki tu kononnya adalah Allah yang menjelma manusia. Sebab itu tuan-tuan puan, Zionis Israel, mereka ni duk pegang, sedangkan Nabi mereka, Nabi Yakub ni, Israel ni telah mengalahkan Tuhan. Ini kan pula nak kalahkan umat Islam dan satu dunia. Apalah sangat. Kalau dah Nabi pernah kalahkan Tuhan, kita pun boleh kalahkan lagi, katanya. Ini sikap mereka. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, ada mereka kisah dengan keputusan rasmi PBB. Keputusan rasmi PBB 170 lebih menyokong untuk gencatan senjata. Dia dan beberapa negara aja tuan-tuan yang membangkang. Tetapi apa dia kisah? Kuasa veto katanya. Aku nak serang, aku serang, tuan-tuan. Sebab tengoklah, dalam kitab pun telah ditukar. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya nak bawakan poin yang kedua. Kenapa mereka nak sangat tanah tu? Yang pertama, mereka kata tanah itu telah ada ketika zaman Nabi Ibrahim. Sebab mereka kata Nabi Ibrahim itu adalah Nabi mereka yang terawal, bapa segala Nabi yang ada dekat Israel, ada dekat sana, Palestin. Jadi mereka kata sebab Nabi Ibrahim. Betul ke tidak? Adakah sebab itu tuan-tuan dan puan? Senyap lagi ya? Salah. Sebab ini hasil daripada kajian yang dilakukan oleh ahli arkeologi. Mereka buat kajian tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan penemuan yang ada dekat sana. Rupa-rupanya ada beberapa bangsa yang dah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim sampai lagi. Kalau boleh tulis ya. Kalau rasa macam da'i hadari ni biar betul punya menipu je, Google. Sambil saya cakap tu Google. Kokok lah. Yang pertama, asal usul yang duduk dekat tanah situ, nama golongan bangsa ini ialah Nafutiyah. Kemudian saya cepatkanlah. Nafutiyah dah tak ada, mungkin berlaku asimilasi ataupun perpindahan ataupun pupusnya bangsa tersebut, digantikan dengan bangsa Kanaan. Lebih kurang 5,000 ke 3,000 tahun sebelum Masihi. Bila saya sebut sebelum Masihi, maksudnya sebelum Nabi Isa lahir. 5,000 tahun ke 3,000 tahun sebelum Masihi, Kanaan datang. Tak lama selepas Kanaan datang pula golongan yang disebut sebagai Yabusiyah. Kalau bahasa disebutkan sebagai Yabus. Dia telah, bangsa Yabusiyah ini bangsa yang moden. Sebab mengikut kajian sejarah, mereka telah berjaya mewujudkan banyak kota, lebih 100 kota di seluruh Eropah. Sehingga dia berhijrah, dia buka satu lagi kota di sana yang namanya kota Jerusalem. Selepas Yabusiyah datang pula Fonisia, ataupun kalau bahasa sejarah dia sebut sebagai bangsa Fonit. Bangsa Fonisia ini adalah bangsa yang hebat dalam bidang
perkapalan, perikanan dan pertanian. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang ada phone, cuba Google tengok. Cuba Google, type dekat Google tu, encik Google tu, type dekat situ serban orang Palestin. Cuba tengok apa corak serban orang Palestin. You lupa, saya bawa maflar ya. Maflar ni bukan serban, ni maflar. Samalah macam orang pergi stadium maflar Malaysia ya. Kalau tuan-tuan tengok, ini corak yang dia ambil, disedut, dia ambil, dia buat maflar. Ini corak ni sama ada pada serban orang Palestin. Di tengah ni agak-agak bentuk apa ni? Corak apa ni? Pukat. Pukat. Dan ini maflar tak adalah. Kalau tuan-tuan pergi beli serban Palestin, dekat serban dia, tengah ni ada lambang jala, pukat. Tepi, setiap bucu, tepi-tepi tu, mereka punya serban ada lambang, ada corak daun. Daun tu melambangkan apa? Daun zaitun. Sebab orang-orang Fonisia, mereka hebat juga dalam bidang tanaman. Sehinggalah lebih kurang 300 sebelum Masihi, datanglah golongan daripada pergunungan Kerb, ataupun lebih dikenali sebagai Eropah Timur. Tuan-tuan kalau tak faham, Eropah Timur ni negara-negara Balkan. Mereka ini bangsa yang ramai-ramai datang daripada sana, berhijrah ke tanah Palestin, ke Baitul Maqdis. Mereka belajar tentang perikanan, mereka belajar tentang pertanian daripada orang-orang Fonit, dan belajar tentang membangunkan negara daripada orang-orang Yabusiyah. Dan mereka ini dikenali sebagai orang-orang Filistin, dan nama mereka itulah digunakan untuk menamakan sebuah negara di situ yang namanya Palestin. Itu asalnya. Faham ke tidak? Nak suruh ulang tidak lah teman. Panjang benar cerita tadi ya. Jadi nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, selepas daripada golongan Palestin tu datang, barulah Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. Itu pun selepas matinya Raja Namrud. Raja Namrud mati sebab apa? Tuan-tuan tak tahu ya? Nanti minta Tuan Imam kita ceramah pula kejap lagi lepas Isyak ya. Cerita Raja Namrud. Panjang benar nak cerita tu. Mau sampai kuliah subuh habis ni ya. Tuan-tuan, lepas Raja Namrud mati sebab nyamuk masuk telinganya tu kan bunyi berdesing, dia ketuk kepala sampai mati, ketuk kepala sendiri ya, sampai mati. Jadi Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. Jadi kalau mereka claim, kata mereka tanah tu sebab Nabi Ibrahim duduk, salah lah. Sebab kalau ikutkan siapa yang duduk dulu, banyak orang Nafutiyah, Kanaan, Fonisia, orang-orang Filistin, tiba-tiba dema pula claim. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mereka kalah kalau kita lawan bab fakta. Mereka akan kalah. Sama juga dengan orang yang cuba melawan Al-Quran. Dia tak boleh sebab Al-Quran tu fakta. Last sekali apa orang Quraisy buat dekat Nabi? Dia patah hujah, dia tuduh Nabi ahli sihir, dia tuduh Nabi orang gila. Tak boleh lawan fakta. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama. Poin yang kedua, mereka kata sebab Nabi Daud alaihi salam itu adalah raja kami yang pertama. Juga salah. Siapa raja sebelum Nabi Daud di Palestin? Juga bangsa Yahudi. Tapi mereka ni nak tunjuk tuan-tuan puan-puan, orang-orang Yahudi ni, mereka sama-sama Yahudi pun mereka select. Tu bahasa orang muda, select. Mereka perkauman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa Yahudi, mereka ni hanya pilih pemimpin mereka dua keturunan, iaitu keturunan daripada anak Nabi Yakub yang namanya Yahuda ataupun Levi. Siapa Nabi daripada keturunan Yahuda? Nabi Musa, Nabi Harun. Levi, maafkan saya, itu Levi. Daripada keturunan Levi, Musa, Nabi Harun. Daripada keturunan apa nama tu Yehuda, siapa? Antaranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Rupa-rupanya mereka tak bangga dengan raja-raja yang lain.
Kalau tuan-tuan nak tahu, sebelum Nabi Daud dilantik sebagai pemimpin mereka selepas mengalahkan Jalut, tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena baca kisah Talut menentang Jalut. Tu panjang ceritanya, tu juga minta Ustaz Tuan Imam lah cerita je. Tuan Imam pun kata, Ustaz, lepas banyak kerja kat saya ni katanya. Tuan-tuan, rupa-rupanya sebelum Nabi Daud ada seorang pemimpin juga bangsa Yahudi namanya Talut. Talut ni siapa? Berketurunan daripada juga anak Nabi Yaqub yang namanya Bunyamin. Bunyamin ni adik-beradik satu ibu dengan siapa Nabi yang paling handsome? Nabi Yusuf. Disebabkan keturunan Bunyamin, mereka tak iktiraf. Mereka hanya iktiraf pemimpin atau Nabi daripada bangsa keturunan Yehuda ataupun Levi. Netanyahu. Yahu tu daripada Yahuda lah. Kalau tuan-tuan nak tahulah, nama-nama dia orang akan letak punya, selit punya. Levi, pernah pakai seluar jeans Levi's? Pernah pakai? Dah tahu kan nama tu daripada mana? Levi's. Bukan kebetulan. Nak letak nama apa ya? Entahlah, mimpi semalam Levi. Tak ada. Ada perencanaan mereka, tuan-tuan. Sebab itu kena belajar sejarah. Tengok betul-betul. Allahu Akbar. Mereka tak bangga. Sebab itu bila naik Nabi Daud, mereka kata inilah King David. Padahal King Talut mereka tak cerita pun. Allah. Itulah sikap orang Yahudi. Jadi kalaulah sama-sama Yahudi pun mereka ada pecah belah, mereka ada select. Ini kan pula nak terima seorang Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab. Agak-agak mereka boleh terima. Lagi tak terima, tuan-tuan. Sebab itu orang Yahudi ni teruk perangai dia. Masakan tidak Allah nyatakan dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim. Allah ni minta kita ni baca 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Jalan yang diberi nikmat ke atas kami, ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai. Apa jalan yang dimurkai? Ini yang kita sembang malam ni. Allah murka. Tuan-tuan cuba buka surah Al-Baqarah ayat 91. Apa Allah cerita ketika Nabi berdepan dengan orang-orang Yahudi di tanah Madinah? Nabi kata, cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 91. Kalau tak sempat baca, tanda cukup. Ingat boleh juga, macam saya cakap lah sampai pintu je. Ayat Al-Baqarah ayat berapa Ustaz sebut tadi? Macam itulah kan. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat tersebut Allah suruh Nabi tanya kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, kenapa kamu tak terima apa yang diturunkan kepada kamu? Kata mereka, kami terima kitab yang diturunkan kecuali kitab yang turun kepada kamu, iaitu Al-Quran. Kata Nabi SAW, Allah suruh Nabi sebut, kalau kamu betul-betul berpegang kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, mengapa kamu membunuh para Nabi? Senyap terus orang Yahudi. Ini tipu ke fakta? Baik, balik tuan-tuan baca kisah-kisah Nabi yang saya sebut ni. Antaranya Nabi Jeremiah, Nabi Isaiah, Nabi Yuriah. Antara yang latest, paling dekat mereka bunuh, Nabi Zakaria. Paling baru mereka bunuh, Nabi Yahya. Nabi yang hampir-hampir mereka bunuh, siapa? Nabi yang diangkat ke langit? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tu, kalau tuan-tuan puan-puan baca kisah dia, orang Yahudi ni dia pergi jumpa raja yang menguasai Palestin waktu tu. Nama raja tu Raja Herod. Orang Kedah kalau Herod ni sengit lah. Tak, memang nama dia Herod. Raja Herod dia kata, wahai raja, dekat kampung kami Baitul Maqdis ni ada seorang lelaki yang mengaku nabi padahal dia ni tak ada ayah. Mereka kata itu tak ada ayah ni maksudnya anak luar nikah. Maknya entah pergi dengan jantan mana, tiba-tiba dapat budak ni besar, mengaku pula terima kitab namanya Injil, mengaku nabi pula. Wahai raja, sekarang ni tolong tangkap bunuhlah dia ni, pembawa ajaran sesat.
Bahkan dia ahli sihir. Dia boleh elokkan, sembuhkan mata orang yang buta. Dia pernah hidupkan orang yang mati. Itu kan mukjizat Nabi Isa. Maka raja ni marahlah. Oh, sihir pula ya. Tangkap katanya. Rupanya malam tu Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Tu saya cerita ringkas lah. Kalau nak cerita lanjut, jemputlah lagi ya. Sempat lagi promosi diri tu ya. Tak nak gurau tuan-tuan ya, Tuan Imam. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, apa yang saya cuba sampaikan dalam ayat 91 surah Al-Baqarah, sikap mereka sampai sanggup Nabi pun mereka bunuh. Tadi saya sebut nama Nabi tu tuan-tuan tak pernah dengar kan? Nabi Isaiah, Yuriah, Jeremiah. Sebenarnya Abu Zar Al-Ghifari, sahabat Nabi SAW, pernah tanya Nabi tau, ya Rasulullah, kamul anbiya, Wahai Rasulullah, berapa orang Nabi dan Rasul ni? Nabi jawab ada 120,000 orang. Banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Stadium Nasional Bukit Jalil pun 100,000. Kalau penuh tu orang kata, ramainya ya katanya ya. Ini kan pula Nabi 120,000. Lepas tu Abu Zar Al-Ghifari tanya pula, kamar Rasul minhum, berapa ramai pula Rasul daripada kalangan 120,000 tu? Kata Nabi SAW, 313 orang, wajamul ghafur, dan jumlah itu sangat ramai. 313 orang Rasul. Yang wajib kita ingat 25. Cuba sebut tengok. Dia mesti jadi menyanyi, betul tak? Sebab nasib baik Raihan buat lagu ya Bang Haji ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini menunjukkan daripada 120,000 para Nabi dan Rasul dan 313 Rasul itu, majoritinya diturunkan, diutuskan kepada Bani Israel. Dan ramai Nabi bila diutuskan dibunuh. Siapa bunuh? Yahudi juga. Jadi kalau dah Nabi pun dia bunuh, apalah sangat nyawa orang Islam, dia katalah. Itu yang kita tengok dia orang tu pelik tu. Dia ni datang daripada planet mana bangsa ni? Hospital pun dia bom. Apa salah hospital tu? Ini kata sikap mereka. Nabi pun mereka bunuh. Baik, sebelum habis, cepat betul lah ceramah malam ni ya. Yelah nak masuk Isyak dah ya Ustaz ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Musa lagi pening. Tuan-tuan tahu Nabi Musa pening. Pening. Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Itu iklan Panadol. Nabi Musa pening dengan bangsa Yahudi ni yang pertama. Ustaz, kalau kata terlebih, kita boleh sambung lepas azan ke? Boleh? Saya kena minta izin dulu. Ya, takut ada program ke lepas ni. Tuan-tuan puan-puan, yang pertama, peningnya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa dah lah cakap pun gagap-gagap, ditemani oleh Nabi Harun. Tuan-tuan cuba bayang tengok, kalau saya tanyalah balik rumah ni, bukan saya doakan ya, katalah tuan-tuan balik, tuan-tuan baring atas katil, tiba-tiba dengar bunyi bawah katil kruk-krak, kruk-krak. Tuan-tuan pun ambil torchlight, tuan-tuan suluh, tengok-tengok, seekor ular naik, rupanya tu ular tendung selah, king cobra. Agak-agak nak duduk lagi atas katil tu. Faham ke tidak ni? Saya risau orang Sungai Buloh ni kena speaking ceramah. Agak-agak tuan-tuan terus buat apa waktu tu? Keluar rumah, telefon bomba. Silap-silap Tok Imam pun tuan-tuan telefon. Tok Imam ada ular. Apa aku nak buat katanya ya? Tuan-tuan dan puan-puan, itu kalau seekor ular. Nabi Musa duduk dengan Nabi Harun, waktu tu ahli sihir lemparkan setiap seorang satu tali. Ahli sihir Fir'aun ada berapa? Gelaran Fir'aun 2 tapak kaki yang menguasai dunia. Sebab apa gelaran Fir'aun begitu? Kerana yang pertama, dia ada militeri yang begitu ramai. Tenteranya lebih kurang 300,000 orang tentera. Malaysia sekarang ni ada 80,000 orang tentera. Itu pun dah gabung dah tu, TLDM, tentera darat, tentera udara. Jumlahnya 80,000. Fir'aun lah 300,000 bala tentera. Tu dia, ramai.
Dan yang kedua, kenapa digelar sebagai dua tapak kaki yang menguasai dunia? Satu lagi, dia ada ratusan ahli sihir. Kita kalau kena ahli sihir seorang hantar santau, itu pun dah jenuh dah. Kan seorang lah, kalau hantar seorang ya. Ini kan pula cuba bayang Nabi Musa nak berhadapan ratusan ahli sihir. Agak-agak dah lah macam tu. Dilempar pula seorang satu tali. Tali-tali yang banyak tu semuanya jadi ular yang sangat menakutkan. Ular yang paling takut apa? Saya sebut tadi, ular tedung lah. Kalau naik, bayangkan Nabi Musa, kalau tuan-tuan duduk dekat keadaan Nabi Musa, ular keliling semua naik, ular tedung. Agak-agak doa apa nak baca? Doa makan pun kita terlupa time tu. Allahumma dina Allah. Doa kunut dah confuse. Sebab ular penuh. Akhirnya Allah nyatakan kepada Nabi Musa, lemparkanlah tongkat kamu. Itu sabit daripada ayat Al-Quran. Apa berlaku? Maka jadilah tongkat itu ular yang memakan seluruh ular-ular ahli sihir. Kerana itulah ahli sihir tersebut menyatakan La ilaha illallah. Sebab hanya ahli sihir kenal yang mana sihir, yang mana tidak. Bila masuk Islam, Fir'aun buat apa? Dia bunuh semua ahli sihir. Dia naik baran, dia naik angin. Maka dikejarnya Fir'aun. Mana ada Fir'aun kejar Fir'aun ni? Fir'aun kejar Nabi Musa sehinggalah sampai ke tepian pantai. Tuan-tuan, saya nak bacakan ayat ini, nak menunjukkan peningnya kaum Yahudi ni memeningkan Nabi Musa. Dahlah tadi pening, berlawan dengan beratih ular. Tepi pantai, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita ni kalaulah ada pemimpin kita tengah pening, tuan-tuan jangan tambah pening dia. Sebagai contoh, pengerusi masjid tengah pening ni, apa program nak buat ujung tahun ni? Janganlah pula pergi tambah dia pula. Nama je pengerusi, apa program tak ada, tambah pula pening tuan-tuan. Contoh, ni dah sampai tepi pantai, boleh mereka kata apa? Allah bagi tahu setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain. Apa kedua-dua kumpulan? Yang bersama dengan Nabi Musa dan juga tentera Fir'aun dan Fir'aun. Bila nampak, berkatalah orang-orang Nabi Musa. Siapa orang-orang Nabi Musa? Yahudilah. Sesungguhnya kita akan dapat ditawan. Ni bahasa cantik, bahasa orang kampungnya, matilah kita Musa, matilah kita Musa. Tu pening Nabi Musa. Kita nak bagi laluan kepada azan dulu. Kita bagi laluan kepada azan. InsyaAllah kita akan sambung sikit je lagi. Betul, sikit je lagi selepas Aisyah, ba'dal Aisyah, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah saya sambung sikit lagi tuan-tuan ya. Itu ketika di tepi laut. Lalu Allah perintahkan tuan-tuan buka Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 63, bagaimana Allah menyuruh Nabi Musa ketuk tongkat kepada air laut. Tongkat lagi ya, terpaksa gunalah sebab bangsa Yahudi tak membantu langsung ya. Dia berkata, habislah Musa, kita kena tangkap ya. Lalu apa berlaku bila Allah suruh ketuk? Lalu air laut terbelah. Soalan saya, bangsa Yahudi ni nampak tak kebesaran Allah waktu tu? Nampak Bukan setakat nampak, mereka lalu di celahan air laut. Mereka lalu tengok kiri kanan macam akuarium dah. Ikan pari katanya ya. Lalu pula tengok macam akuaria KLCC ya. Tengok ada juga ikan duyung. Contoh, saya tambah je tu. Nak ceritanya mereka nampak kebesaran Allah. Bila sampai di sebelah sana, apa berlaku tuan-tuan puan-puan? Allah tunjukkan kekuasaan seterusnya. Air laut kembali bercantum. Siapa yang mampu? Mampu mati siapa? Fir'aun. Tuan-tuan balik buka Google Fir'aun Ramses nama dia. Nama Fir'aun ni Fir'aun Ramses. Satu-satunya Fir'aun yang menyebabkan ramai ahli saintis, terutamanya pengkaji mumia, masuk Islam. Antaranya Dr. Maurice. Dr. Maurice ni dia orang Perancis masuk Islam sebab dalam banyak-banyak mami ni kalau tuan-tuan tak fahamnya, mumia lah.
Firaun. Tengok-tengok ada satu Firaun ni, dalam perut dia kandungan garam sangat tinggi. Dia tengok dalam kitab dia, kitab agama dia tak jumpa. Akhirnya dia jumpa dalam Al-Quran. Cerita tentang apa ni? Seorang Firaun yang mati di laut. Masuk Islam dia ni. Kita yang dah lama pegang Quran ni, bila last baca? Ustaz, jangan cakap macam tu, boleh tak? Ceramah udahlah. Baik, minta maaf. Terasa hati ya? Baik, minta maaf ya. Baik, itu tadi dah nampak kebesaran Allah. Tuan-tuan, bila dah lepas sana sampai di satu tempat yang namanya Bukit Turusina, Allah perintah Nabi Musa untuk bermunajat. Berlakulah penerimaan kitab, iaitu kitab Nabi Musa, kitab apa? Taurat. Turun. Berapa lama Nabi Musa berada di atas? 42 hari. Turun-turun. Tuan-tuan cuba buka surah Taha ayat yang ke-88. Taha ayat 88. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَا. Apa maksudnya tu? Allah bagi tahu kisah ni. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari leburan barang-barang itu, iaitu barang emas yang dilebur, dijadikan patung seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara. Lalu mereka berkata, inilah Tuhan kamu dan Tuhan bagi Musa. Tetapi Musa telah lupa. Baik, kisah dia macam ni. Bila 40 hari Nabi Musa tu naik atas bermunajat, Nabi Musa bukan tinggalkan dia orang ni, tak ada pemimpin. Siapa yang dilantik? Nabi Harun. Tapi Nabi Harun seorang. Mereka ni haram, bukan Harun ni haram ni perangai ni. Apa berlaku tuan-tuan puan-puan? Mereka boleh ugut Nabi Harun. Harun, kau jangan nak suruh kami macam-macam. Kau diam. Pemimpin kami Musa, bukan kau. Tiba-tiba Musa bin Zafar. Siapa Musa bin Zafar? Musa As-Samiri. Nama dia pun Musa juga. Nabi Musa, nama dia Musa bin Imran. Yang ni Musa bin Zafar, iaitu Musa As-Samiri. Dia bantainya buat patung lembu emas. Maka apa berlaku? Syaitan pula tiba-tiba ambil kesempatan, masuk dalam patung tu bergerak pula. Tak tahulah dia bergerak, dia menggeliat ke batuk, ke korek hidung, ke wallahu alam. Tiba-tiba patung tu boleh bercakap, sesungguhnya aku adalah Tuhan kamu. Sebenarnya Musa tu lupa nak bagi tahu. Apa berlaku? Baru 40 hari bang, tinggal mereka sembah patung tersebut. Padahal mereka nampak tak kebesaran Allah ketika di Laut Merah? Nampak. Ni perangai ni. Tak cukup dengan tu, saya habislah, tutup cepat, nak bagi cepat ni. Dia ada episod lagi. Dia ada episod ketika sampai di ke satu kawasan di ladang teh, apa nama tu, tanah padang teh, yang mana ketika itu berlakunya Allah sesatkan mereka 40 tahun. Tu panjang, nanti lain kali lah tuan-tuannya. Kemuncaknya Allah menyuruh Musa dan Bani Israel untuk berjihad fi sabilillah, dapatkan balik tanah suci Baitul Maqdis. Dipendekkan cerita, bila sampai di sempadan, mula-mula mereka kata la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ni ramai-ramai lah ni Yahudi ni. Wahai Musa, kami ikut kamu, wahai Musa, takbir. Tuan-tuan, bila je sampai dekat sempadan tu, mereka lihat, dema nengok tentera-tentera yang mengawal, iaitu suku bangsa Kanaan baru. Mereka yang memiliki, waktu tu orang panggil sebagai bangsa Rom lama. Tuan-tuan puan-puan, bila sebut Rom ni, agak-agak badan tentera dia macam mana? Pernah tengok cerita Gladiator? Tak pernah tengok ya? Tengok cerita Piramli je Ustaz, tak apalah. Kalau balik rumah tengoklah nanti cerita Gladiator. Tentera-tentera Rom ni badan sado-sado, six pack. Kita one pack Ustaz. Tak apalah, faham lah ya. Banyak kalori ya. Nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, apa berlaku? Bila tengok tentera musuh badan sado-sado tu, mereka terus kata apa dekat Nabi Musa? Cuba tengok dalam Al-Quran. Allah bagi tahu apa kata mereka. Mula-mula ni takbir.
Bila saja nampak tentera tu, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mula-mula ni jihad fi sabilillah. Nampak je tentera musuh, wahai Musa, pergilah engkau bersama dengan Tuhan engkau untuk berperang. Berperanglah kamu berdua. Biarlah kami di sini tunggu sahaja. Kalau kamu menang, kami ikut. Kalau kamu kalah, kami pun lari. Golongan ni boleh buat member tak? Saya tanya soalan mudah lah, Tok Kok lah. Kalau ada kawan-kawan tuan-tuan yang dulu cakap, kita bisnes sama-sama ya. Ya, susah senang sama-sama ya. InsyaAllah, aku bersama dengan kau, katanya. Tiba-tiba susah sikit. Aku dah kata dah, engkau tak pandai bisnes. Dah pula kutuk pula. Kalau ada member macam tu, kita dah tahu dah keturunan dia mungkin daripada sinilah. Tuan-tuan bayangkan Nabi Musa, dia boleh kata dekat Nabi Musa, pergilah Musa dengan Tuhan engkau. Kurang ajar. Tuhan engkau? Siapa Tuhan engkau tu? Sebab itu sebelum wafat, tuan-tuan baca balik nanti buka kitab, buka kisah wafat Nabi Musa. Ada hadis. Nabi Musa wafat dalam keadaan malu dengan bangsa Yahudi. Azrail tanya, wahai Musa, kalau ikutkan takdir Allah, kamu dah sampai masa untuk mati. Nabi Musa wafat setahun selepas Nabi Harun wafat. Adakah engkau nak menerima takdir ataupun nak tangguh lagi kematianmu? Tapi eksklusif untuk Nabi Musa je. Kita, Israel tak tanya dah. Ada dia tanya. Kalau Israel tanya, Ustaz, kalau ikutkan dah nak sampai dah ni, nak tangguh ke nak ikut takdir? Agak-agak Ustaz tangguh boleh tak Israel ni Saya pun nak minta tangguh cerita. Sebab itu dalam bab maut Allah sebut apa dalam Al-Quran? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sebab Allah tahu kalau bab mati ni kita minta takhir, kita minta tangguh. Baik, habis tuan-tuan, matinya, wafatnya Nabi Musa minta, aku terima takdir Allah untuk wafat, tetapi kamu matikanlah aku luar daripada kota suci ini, Baitul Maqdis. Matikan aku mengikut di mana aku baling batu ini. Maka Nabi Musa pun baling, jatuh Nun dekat pergunungan Nebu. Tak jauh, pergunungan Nebu ni sebelah Baitul Maqdis. Lalu kata Nabi Musa, wafatkanlah aku dekat sana. Sebab apa? Malu dengan bangsa Yahudi. Bayangkan kalau dah Nabi sendiri malu dengan bangsa sendiri, agak-agak bangsa tu jenis apa tu? Dan bangsa itulah yang sedang menguasai ekonomi dunia sekarang. Dan bangsa itulah sekarang ni duk ratah daging anak-anak bangsa Palestin yang ada dekat sana, yang juga adik-beradik kita, tuan-tuan perempuan. Sanggupkah kita biar je? Jadi teruskan lakukan apa yang kita mampu. Nak sebarkan kebenaran, sebarkan yang benar. Bagi kefahaman dekat anak-anak muda ni, apakah itu Palestin, tanah Palestin, kenapa pentingnya bagi umat Islam. Jangan asyik cerita pasal Ultraman, Batman, Spiderman je kat dia orang, tuan-tuan. Ya, cerita. Dan jangan lupa kalau ada peluang untuk menyumbang kepada Palestin, sumbang, tapi dengan syarat cari NGO yang sahih, tepat. Ya, takut kena scam. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu malam ni berkaitan dengan sejarah Palestin dan kenapa Yahudi nak sangat tanah Palestin. InsyaAllah. Jadi kalau ada salah silap, saya minta maaf. Ada kebaikan amal dan sebarkan bersama. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum habis, saya Da'i Hadari, wakil bagi Puan Izzah dari Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah, yang mana terletak di Saujana Rawang, dekat je dengan tuan-tuan. Rumah amal ini menempatkan 80 lebih anak asnaf zakat, anak fakir miskin. Dekat situ ada juga anak-anak yatim, dan ada dekat situ anak-anak yang tak sah taraf. Lebih tepat lagi, ibunya, ayahnya adalah pak saudaranya, atuknya, moyangnya. Jadi dia rogol budak tu, dapat baby tu. Jadi Puan Izzah jaga, memang betul Lembaga Zakat Selangor ada bagi tapi tak cukup. Penderma individu pun ramai yang dah hilang. Ada yang mati, anak tak sambung untuk membantu rumah amal tersebut. Jadi kalau ada rezeki lebih, boleh pergi sendiri, sampaikan dengan tangan. Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Kalau nak nombor akaun, pergi ke Facebook rumah amal tersebut.
Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Nombor pun Izzah pun ada. Ataupun siapa yang bawa secara cash, malam ni boleh jumpa saya. Saya tak bawa tabung. Habis solat lagi jumpa saya. Tuan-tuan bagi RM1 lah saya bagi. 10 sen je ada Ustaz. 10 sen pun 10 sen lah saya bagi Puan Izzah ni, 10 sen je masjid tu kan. InsyaAllah mudah-mudahan. Jangan risau, saya tak ambil sikit pun, tak ada cas penghantaran. Baiklah, jangan lupa tonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, setiap hari jam 6.30 pagi hanya di TV3 dan TV9. Dan jangan lupa dengarkan Radio Zayan, destinasi nasyid anda, 104.9 FM di sekitar Lembah Kelang. Yang ini bos suruh. Bos kata nak pergi ceramah boleh, ada tauliah, tapi jangan lupa promote katanya. Alhamdulillah selesai. Baiklah, mohon maaf ambil masa, mohon maaf terkasar bahasa. Baju serabai, pergi tangkap ikan, you. Goodbye, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.